Menurut Nenek TJ, setiap malam macam ada orang datang, orang berjalan dan bercakap dekat luar rumah. Kadang-kadang terdengar bunyi orang makan. Selalunya benda tu jadi dalam pukul 12 lebih ke atas. Bila Nenek TJ buka pintu dan keluar, keliling rumah, bawa lampu sudu, tak ada apa yang dia nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 119 dan 120 yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya letakkan link nanti dekat ujung video. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Lengan tu penuh dengan bulu berwarna hitam. Terdengar bunyi orang bernafas dalam keadaan yang amat penat. Rumah terasa bergegar. Seluruh tubuh TJ terasa menggeletar. Datuk TJ bersuara, "Syaitan apa tu Haji? Dah lama dia tak datang. Kenapa malam ni dia datang? Masa arwah dia, kerap dia datang." Datuk TJ terus perhati lengan dekat bendul tingkap tu. Dari hujung jarinya, darah keluar menitik-nitik atas lantai. Tapi tempat darah tu menitik, tak ada kesan darah langsung. Kata Haji Taslim, masa arwah suami kerabat ni hidup, dia bagi makhluk tu makan darah ayam dan pernah bagi darahnya sendiri yang dikeluarkan dari salah satu urat dekat bawah ketiaknya. Rumah terus bergegar. Suara orang ketawa dan mengilai mula kedengaran. Haji Taslim tertumpu ke arah Datuk TJ. Haji Taslim terus bangun. Tak lama kemudian, aduh! Seketul batu sebesar penumbuk kena rusuk sebelah kiri TJ. Tak tahu datang dari mana batu tu. Sakitnya bukan kepalang, sampai lebam dibuatnya. Batu tu terus jatuh ke atas tanah. Haji Taslim ambil batu tu, tapi cepat-cepat dia lepaskan semula. Batunya panas macam bara api, kata Haji Taslim. Dia terus ambil segenggam tanah dan baca sesuatu. Kemudian tanah tu dia baling ke arah batu tu. Batu tu terus berasap dan mengecil jadi sebesar telur ayam jantan. Lepas tu Datuk TJ ambil selai daun paku rawan. Dia ramas daun tu sampai keluarkan air dan baca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian air daun tu disapukan ke bahagian tubuh TJ yang lebam tu. Tak lama kemudian, tempat yang lebam tu hilang, pulih seperti sedia kala. Haji Taslim terus perhati batu hitam sebesar telur ayam jantan tu dari beberapa sudut. Dia tak berani nak sentuh batu tu. Kata Haji Taslim, ini bukan sebarangan batu. Sebab bila diperhatikan lama-lama, batu tu bukan warna hitam, tapi warna kemerah-merahan macam bara api dan keluarkan percikan cahaya kebiru-biruan. Inilah batu peti yang dah dijadikan batu tuju-tuju untuk jahanamkan manusia. Batu ni dah dipuja, kena hancurkan jadi pasir. Haji Taslim dongakkan kepala pandang matahari. Beberapa ekor burung gagak yang entah dari mana datangnya berlega-lega atas bumbung rumah Haji Taslim sambil berbunyi. Kemudian Haji Taslim angkat tangannya bagi isyarat supaya TJ dengan datuk dia beredar dari batu hitam tu dan duduk di atas batang pokok hujung halaman rumah dia. Mereka berdua terus ke sana. Tak lama lepas tu, tiba-tiba Haji Taslim berlari ke arah TJ dengan datuk dia dan suruh ikut dia ke tempat batu hitam kecil tu. Mereka keliling batu hitam tu dalam keadaan membongkok. Lepas tu Haji Taslim suruh tegakkan badan, melangkah 7 tapak ke belakang dan berdiri dekat situ. 5 minit berlalu, tak ada apa-apa berlaku. Haji Taslim bisikkan sesuatu ke telinga Datuk TJ. Kemudian dia bisik dekat TJ pula, "Sekarang kita dah berdiri membelakangi batu hitam. Tumpukan perhatian zahir batin pada Allah. Minta tolong padanya."
Haji Taslim berdiri dekat tempat dia semula. Disebabkan TJ berdiri membelakangkan Haji Taslim, dia tak tahu apa yang Haji Taslim buat. TJ terdengar bunyi tangan menampar pipi seseorang. Dengan segera TJ toleh ke arah Haji Taslim. TJ tengok dia tengah berdepan dengan sesuatu yang aneh. Nak kata orang bukan orang, nak kata binatang pun bukan binatang. Apa yang pasti, bentuknya hitam, besar, tingginya melebihi paras pokok kelapa dara. Besar badannya pula lebih kurang 3-4 pemeluk batang balak. Kakinya sebesar batang kelapa. Semuanya muncul dalam sama-sama menghala ke arah Haji Taslim. Haji Taslim terus bersilat sorang-sorang waktu tengah panas tu. Setiap buah silat yang dilepaskan Haji Taslim kena sasarannya. Terdengar suara orang mengaduh. TJ pelik, suaranya ada, orangnya tak ada. Haji Taslim terus gulingkan tubuhnya atas tanah menuju ke arah TJ. Sebaik saja sampai dekat kaki TJ, Haji Taslim terus bangun dan suruh TJ jangan tengok dia dan tumpukan perhatian ke depan. TJ terus palingkan wajah ke depan. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berbongkok, bertongkat depan TJ. Rambutnya putih sampai ke bahu dan janggut putihnya panjang sampai ke tanah. TJ baru nak bagi salam, orang tua tu terus hayungkan tongkatnya ke arah kaki TJ. Cepat-cepat TJ lompat dan lepaskan satu tumbukan ke bahunya, tapi orang tua tu sempat mengelak dan terus hilang. "Tolong saya!" TJ dengan datuk dia pandang ke arah suara tu. Dia tengok Haji Taslim tengah bekerja keras halang orang tua bongkok dari capai batu hitam tu. Bayang-bayang hitam tadi dah tak ada. TJ baru je nak pergi tolong Haji Taslim, datuk dia tekan bahu TJ dengan jari kelingking dia. TJ terus tak boleh bergerak. Datuk TJ tak bagi TJ masuk campur, biar dia je yang pergi tolong Haji Taslim. Bila datuk dia lepaskan jari kelingkingnya dekat bahu TJ tu, baru TJ mampu bergerak. Akhirnya dengan bantuan datuk TJ, orang tua bongkok tu terus hilangkan diri. Menurut Haji Taslim, orang tua tu pernah datang 2 kali masa arwah suami kerabat hidup. Haji Taslim bagi salam, tapi orang tua tu tak menjawab. Bila terdengar suara azan maghrib, orang tua tu terus hilangkan diri. Sebelum ni tak ada pula orang tua tu nak berlawan dengan dia. Cuma hari ni dia buat perangai. Haji Taslim tahu benda tu nak cari pelindung dan nak jadikan Haji Taslim ni tuan baru dia. Kata Haji Taslim lagi, batu ni kalau tak dimusnahkan, banyak orang yang binasa, terutama sekali Datuk TJ. Sebab arwah suami kerabat pernah nak gunakan batu ni untuk tujukan pada Datuk TJ. Kalau kena kulit, seluruh badan jadi hitam. Sekarang kita mulakan tugas. Batu hitam ni mesti dihancurkan. Masa mereka bertiga berusaha hancurkan batu hitam tu, dalam sama-sama TJ nampak satu susuk tubuh lelaki, tingginya lebih kurang 7 kaki, berbadan besar, berdiri menghadap Haji Taslim. Batu hitam tu berada betul-betul dekat hujung kaki kanan lelaki berbadan besar tu. Haji Taslim duduk bersila dan terus tepuk tangannya 7 kali. Selesai tepuk tangan, terdengar bunyi letupan. Batu hitam dekat hujung kaki kanan lelaki berbadan besar tu mula bergerak, berpusing sambil keluarkan cahaya api dan meletup berturut-turut macam mercun. Lebih kurang 5 minit juga bunyinya macam tu. Kawasan tempat tu dipenuhi dengan asap tebal berwarna hitam. Bau kemenyan terus menusuk lubang hidung. Asap tebal yang hitam tu berubah warna jadi kelabu dan makin menipis. Akhirnya terus hilang bersama bayangan lelaki berbadan besar tu. Batu hitam tu pun hilang juga, tinggalkan timbunan debu-debu halus macam tepung. Hal ni dah selesai, kata Haji Taslim. Tak lama kemudian Datuk TJ minta diri untuk pulang. Masa Datuk TJ nak mulakan langkah, ada bayangan hitam legam melintas depan dia. Datuk TJ berhenti. "Haji, nampak apa yang saya nampak?" "Nampak laknat tu nak hancurkan saya bila dia gagal jadikan saya tuannya. Perlukan bantuan saya, Haji?" "Tak." Tiba-tiba muncul seekor monyet besar berwarna hitam, tak tahu datang dari mana. Monyet tu terus renung Haji Taslim dalam keadaan marah sambil perlihatkan gigi tajamnya. Monyet besar tu menderam dan bersedia nak terkam Haji Taslim. "Buruk, kamu rapat, kamu jahanam buruk," kata Datuk TJ. Beruk besar tu bersuara sambil kedua belah tangan tepuk dadanya yang berbulu hitam lebat beberapa kali. Baru je Datuk TJ nak tangkap monyet tu, ia lari ke sebelah kanan, masuk ke hutan kecil dekat situ dan hilang dari pandangan. "Pedulikan," kata Datuk TJ. Kemudian Haji Taslim bersalaman dengan Datuk TJ dan TJ sebelum mereka berdua tinggalkan haraman rumah Haji Taslim. Dalam perjalanan menuju ke bandar, Datuk TJ singgah sekejap di rumah Pak Imam dan bertanya khabar. Lepas solat Zuhur, Pak Imam hantar mereka berdua ke perhentian bas balik pulau. Menjelang maghrib,
mereka sampai di rumah. Nenek TJ sambut kepulangan mereka dengan wajah yang ceria dan ambil buah tangan dari Datuk TJ yang dia beli dekat Bandar Taiping masa singgah solat asar tadi. Sempat juga Datuk TJ beli beberapa helai kain pelikat dan 2 helai kain batuk untuk nenek TJ. Macam biasa, setiap kali pulang dari perjalanan jauh, mesti TJ akan ceritakan pada nenek dia perkara yang dia alami. Dan malam tu, kebetulan TJ tak ikut Datuk dia berjemaah maghrib dan isyak dekat surau. Datuk TJ memang ada ajak dia sebab ada guru agama mengajar tauhid, tapi TJ menolak dengan alasan penat. Lepas solat isyak, TJ duduk dengan nenek dia dekat tengah ruang tamu dan ceritakan apa yang dia alami. Tapi lain pula jadinya. Kata nenek TJ, masa TJ dengan datuk dia tak ada dekat rumah, nenek dia rasa tak aman. Sebelum ni tak pernah jadi macam ni, walaupun datuk TJ keluar rumah sampai berbulan-bulan, tak ada yang mengacau. Tapi kali ni lain macam pula. Menurut nenek TJ, setiap malam macam ada orang datang, orang berjalan dan bercakap dekat luar rumah. Kadang-kadang terdengar bunyi orang makan. Selalunya benda tu jadi dalam pukul 12 lebih ke atas. Bila nenek TJ buka pintu dan keluar keliling rumah bawa lampu suluh, tak ada apa yang dia nampak. Benda tu mengamuk dekat luar. Nenek TJ baca Yasin dalam rumah, solat tahajud. Sekarang benda tu hilang macam tu je. Tak lama kemudian Datuk TJ pulang dari masjid. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.